kedudukan yang dicapai oleh seseorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dimulai dengan Islam, orang Islam dipanggil Muslim. Naik kepada orang beriman dipanggil mukmin. Naik kepada orang lebih tinggi namanya taqwa. Orang taqwa kita panggil taqiyun ataupun muttaqin. Kemudian nanti naik kepada zuhud. Kemudian naik kepada wara'. Dah berapa dah? 5. Lepas wara' ni naik ke level berikutnya namanya saleh. Saleh. Lepas saleh pergi kepada syahid. Syahid. Lepas syahid, mati syahid itu, level mati syahid siddiq. Ya, berapa level semua tuan-tuan? 7 Islam, iman, taqwa, zuhud, wara', saleh, syahid, siddiq. 8 Naik satu lagi, tidak ada manusia dapat mencapai lagi kerana ia sudah tertutup, namanya Nabi, Rasul. Itulah kedudukan manusia di sisi Allah SWT. Baik, bila mendapat wara' ini merupakan satu nikmat. Sebab Allah di sini kata pandangan yang ketujuh ini merupakan pandangan Al-Hasan. Ya, kemudian yang ke-8 mengatakan bahawa maksud hikmah di sini iaitu takut, al-khasyatu lillah. Ini merupakan pandangan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Khasyah takut kepada Allah Taala. Takut kepada Allah, dan kita kata rasa Allah Taala bersama dengan kita sentiasa. Rasa Allah Taala memantau dan memperhatikan kita. Rasa satu benda yang kita nak buat tu apakah daripadanya kemurkaan Allah ataupun daripadanya redha Allah SWT. Ini nama al-khasyah. Lagi ada pandangan lagi, iaitu yang ke-9 kata al-hikmah ni merujuk kepada al-aqlu. Al-aqlu maknanya akal, kebijaksanaan, akal ni fikiran. Dan pandangan yang seterusnya, yang ke-10 mengatakan al-fahmu. Al-fahmu maknanya juga fahaman. Dan yang ke-11 ada lagi pandangan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pandangan ni Ibn Qutaibah pula kata pandangan yang ke-11 merujuk kepada al-hikmah ni adalah al-ilmu wal-amalu. Ilmu dan juga amalan. Kalau setakat ilmu tak cukup, kata Ibn Qutaibah. Jadi ilmu dan amal. Baiklah. Ya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah merujuk kepada perkataan hikmah. Mana Allah gambarkan kat sini, orang yang dapat hikmah adalah orang yang sangat beruntung, orang yang sangat hebat. Dan menariknya, ke-11 pandangan yang kita lihat ini semuanya merujuk kepada apa? Akal. Apa nak sebut ni? Akal. Kepada? Akal. Kepada fikiran, kepada otak. Kalau kita tu bahasa yang begitulah. Maknanya hikmah yang Allah berikan ni, dia merujuk kepada satu anugerah berupa pemberian yang tidak boleh disentuh, tapi dia punya kesan akan kita dapat lihat dalam percaturan semasa, dalam tindakan yang dilakukan. Dan itu kata Muhammad Mutawalli Asy'arawi, perkataan hikmah ni dia merujuk kepada dua. Hakim membuat keputusan, dia melibatkan fikiran. Macam mana nak buat keputusan? Sebab ia melibatkan perbalahan di antara beberapa pihak. Dan orang bijaksana adalah orang yang meletak satu benda pada tempatnya, macam Luqman Al-Hakim. Kalau dia pergi kepada taat hakim, maknanya magistrate ataupun apa tu dipanggil, hakim lah. Dia merujuk kepada nak buat keputusan yang solid, keputusan yang kuat, yang akan menyebabkan selesainya masalah. Dan yang kedua, kalau seorang bapa yang hakim, dia juga akan menghasilkan, melahirkan, membimbing anak-anaknya juga menjadi hukama macam ni, menjadi orang bijaksana macam ni. Nampak tak tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian? Jadi boleh kita buat kesimpulan di sini, itu sebab Allah menggambarkan dalam ayat ini faqad utiya khairan katsira. Dia telah mendapat satu kebaikan yang tidak ada batasnya. Dalam bahasa Arab, perkataan khairan merujuk kepada nakira. Nakira maknanya indefinite, benda yang tidak boleh disentuh, yang tidak spesifik. Dia merujuk kepada benda yang tidak ada batasnya. Macam juga kita baca surah Asy-Syamsu, fa'in nama al-usri yusran, innama al-usri yusran.
Dua kali Allah sebut perkataan yusr. Yusr maknanya bersama dengan kepayahan ada kesenangan. Di sebalik kesusahan ada kesenangan. Dua kali Allah sebut perkataan kesenangan, tidak ada alif lam pada ini. Kenapa Allah tak sebut inna ma'al usri al-yusra, inna ma'al usri al-yusra? Kenapa tak sebut alif lam? Nak menunjukkan kepada kita, sekali kita ditimpa musibah, ada dua kali jaminan kebebasan daripada ini, ataupun lebih, bahkan lebih. Kerana yusr itu menunjuk kepada satu benda yang tidak terbatas, tidak ditentukan, tidak boleh digambarkan. Faham tak tuan-tuan perempuan yang boleh kat sekalian? Macam tak faham je? Faham insyaAllah. Faham Jadi ini maksud firman Allah SWT. Itu sebab hadis mengatakan, Man aradallahu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, kebaikan itu lagi sekali disebut hadis sahih ini tidak mempunyai alif lam di awal, tidak ada makrifah, tidak dispesifikkan, maka dia telah mendapat kebaikan yang sangat banyak. Siapa yang Allah nak dalam dirinya kebaikan yang banyak, maka Allah beri kepada dia ilmu. Maksud hadis begitu. Kebaikan itu banyaklah. Janganlah dibayangkan kebaikan itu pada pangkat yang besar, gaji yang banyak, rumah yang hebat, kereta yang besar. Ya, sebab satu hari seorang anak lalu dalam majlis ilmu yang sedang disampaikan oleh seorang tuan guru yang sangat terhormat. Nama anak murid ini adalah Abu Yusuf, dan nama guru ini iaitu Abu Hanifah. Abu Hanifah ni terkenal dengan salihnya, dengan waraknya, dengan ilmu yang tinggi. Berapa kali kita dah cerita tentang beliau di sini dan tempat lain. Abu Hanifah menyampaikan kuliah, maka Abu Yusuf, anak ini lalu, dan dia pun melihat ada majlis ilmu. Ibunya seorang janda, bapanya mati. Dia kena bekerja bersama ibunya untuk memperoleh pendapatan. Ya, maka dia pun lalu di situ. Dia melihat ramai orang datang, minatnya pada ilmu timbul. Dia pun duduk dalam majlis ilmu belakang. Ibunya lalu, Abu Yusuf, kau gimana dengan ibu? Apa yang kau boleh dapat kalau belajar agama ni? Mari tolong ibu menjahit baju. Kita boleh jahit baju dan jual pada orang dapat duit. Kau tak ada ayah nak, mari belajarlah menjahit. Ini survival dalam hidup. Abu Yusuf ini tetap bertegas pada ibunya, nak belajar juga, nak belajar kerana cinta pada ilmu. Malang sekali kalau ada peluang untuk ilmu, kita tidak mahu gunakan. Ibunya mengheret dia, menarik tangan dia keluar. Ibu tidak mahu kau duduk sini. Abu Hanifah melihat gelagat tersebut, dia pun datang menyelamatkan keadaan. Dia bercakap, perempuan ni biarlah nak dia belajar. Puan seorang pergi menjahit, sudahlah. Tidak, dia belajar tidak apa-apa. Apa dia boleh peroleh? Kalau dia bekerja jadi tailor pun boleh hidup sendiri. Macam-macam orang datang baju untuk menjahit kan. Jahit baju Melayu pun sudah RM60 kan. 100 kan? Boleh survive. Jawapan Abu Hanifah, dia akan belajar puan, nanti dia akan makan faluzat. Faluzat ni satu makanan yang sangat istimewa, kek yang sangat mahal, kek yang tidak boleh dimakan melainkan oleh orang kaya saja. Ya, faluzat adalah satu kek yang berisi kacang cukup ya. Orang awam tidak akan merasai. Kata Abu Hanifah kepada perempuan ini, wahai puan, lepaskan dia, InsyaAllah nanti dia akan makan faluzat. Perempuan kata, wahai orang tu, orang terbiat, sudahlah kau dengan cara kau, janganlah pedulikan anak ini lagi, lepaskanlah dia. Lepas biar aku nak pergi ajar dia menjahit, kerana dia lah satu-satunya harapan kami selepas ketiadaan suami mati. Abu Yusuf tetap bertegas dan berdegil nak belajar. Akhirnya tuan-tuan perempuan milik Allah sekalian, 30 tahun selepas itu dia belajar, dia jadi orang alim. Abu Hanifah pun sudah mati. Dia diangkat menjadi mufti negara Baghdad, negara Islam yang besar itu, di bawah kepimpinan kerajaan Islam di bawah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid menjadi Khalifah Amirul Mukminin. Dan berlaku satu kes tentang isterinya Zubaidah. Isterinya bernama Zubaidah. Zubaidah ni tersilap membuat satu keputusan sebelum Harun al-Rashid buat keputusan.
Orang lelaki yang bermaruah, dia tidak akan benarkan isterinya buat keputusan terlebih dahulu sebelum dia. Hanya orang lelaki yang tidak bermaruah saja yang akan membiarkan isterinya mendahulunya dalam banyak percaturan negara. Macam tak faham je. Tuan perempuan ini boleh lepas dia. Maka Harun Rashid terjadi marah. Dia berkata kepada isterinya, Zubaidah, kalau kau tidak keluar dari negara aku ni dalam masa 24 jam, kau jatuh talak 3. Talak ta'liq namanya. Allahu Akbar. Negara Islam begitu punya luas. Perjalanan dengan kuda yang paling laju pun memerlukan sekurang-kurangnya 2 minggu untuk lepas ke border sempadan. Jadi memanglah talak itu akan jatuh. Maka semua ulama bersidang untuk mencari penyelesaian. Semua tidak ada jalan, semuanya buntu. Mereka mengatakan akan lalu tempoh 24 jam dan isterinya jatuh talak. Zubaidah adalah seorang wanita yang salihah. Jangan lupa, Zubaidah adalah seorang wanita yang salihah. Dia ni adalah perempuan yang merancang untuk meminum kepada semua orang menunaikan ibadah haji, khususnya di Arafah dan juga Mina. Dan sampai ke hari ini lagi mata air bagi air Zubaidah itu mengalir, masih lagi mengalir. Di bawah bumi kalau diangkat kotak yang untuk laluan air tersebut masih lagi mengalir. Dia yang mengusahakan mata air tersebut mengalir untuk kemudahan jemaah haji datang minum, tak perlu bawa air. Allah berkahnya itu beliau. Hanya semua ulama telah urusan bahawa akan jatuh talak kepada Zubaidah. Kita akan kehilangan Maisuri yang banyak peranannya dalam Islam, membantu ulama, membantu besar yang sangat salihah. Tiba-tiba Abu Yusuf telah mengatakan talak tidak jatuh. Ini Abu Yusuf yang bijak ni, yang belajar dengan gurunya Abu Hanifah. Mereka berkata, macam mana pula boleh tak jatuh? Abu Yusuf bacakan ayat, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Semuanya masjid adalah milik Allah, jangan dikatakan dia milik sesiapa. Jadi maknanya kalau berlalu tempoh tersebut, Zubaidah masuk dalam masjid, masjid bukannya di bawah naungan Amirul Mukminin. Dan Al-Quran telah menyatakan bahawa masjid milik Allah mutlak. Bijak tak Abu Yusuf? Selesai tak masalah? Semua ulama mengatakan Abu Yusuf kaulah ketua yang paling layak untuk menjadi ketua kaji. Ulama-ulama yang menanti beliau untuk menjadi ketua para ulama ni dalam kerajaan Islam yang besar. Abu Yusuf ni menjadi mufti kerajaan. Dan pada satu hari selepas dia hadir dalam satu program, maka Amirul Mukminin Harun Ar-Rashid, seorang yang sangat menghormati para ulama, datang membawa Abu Yusuf ni untuk makan, menjamu sendiri. Dan Abu Yusuf melihat makanan yang dihidangkan. Masya Allah, hebatnya makanan ini. Apa makanan ini tuanku? Namanya apa? Namanya faludaj. Faludaj namanya. Maka dia pun flashback, teringat maklumat 30 tahun yang lalu ketika dia kecil, ataupun lebih 40 tahun yang lalu. Dalam tempoh tersebut dia teringat tuan gurunya Abu Hanifah pernah berkata kepada ibunya, lepaskan budak ini, nanti rezeki akan mencari. Dia tak mencari rezeki, rezeki akan mencari. Ingat kan? Maknanya orang menuntut ilmu ni, kalau kita nak ukur dari sudut gaji, segala-gala dia boleh jadi. Kalau anak-anak kita menjadi ustaz contohnya, dia belajar kat UIE, dia boleh jadi PTD, dia boleh bekerja kat hospital, dia boleh bekerja kat library. Itu kalau kita cerita bab dunia. Ya, kalau itulah yang menjadi ukurannya. Jadi maknanya tuan-tuan yang dimulakan Allah sekalian, ini cerita bab hikmah. Hikmah adalah anugerah Allah Taala kepada manusia, ya, hasil daripada beberapa perkara hukum-hukum. Dan hikmah ni kalau ada pada setiap orang, alhamdulillah, dia akan jadi pemimpin yang baik. Dia jadi ayah yang baik. Dia jadi seorang guru yang dicintai oleh anak-anak murid. Dia jadi seorang isteri yang salihah. InsyaAllah kalau dia ada hikmah ni, dia boleh selesaikan banyak masalah. Dan inilah yang kita nak. Ya, kalau kita kaji struktur Rasulullah SAW dalam perjuangan baginda, cerita maulid itu yang kita selalu cerita. Apa yang hebat Rasulullah SAW, tuan-tuan? Rasulullah SAW ini disebut sebagai seorang pemimpin yang memiliki 4 sifat. Siddiq, apa lagi? Amanah, Fatana, Tabligh, Fatana. 4 perkara kan? Nabi memiliki 4 perkara ini. Siddiq maknanya Nabi adanya satu yang kita panggil sebagai reliability. Reliable. Semua benda yang Nabi bawa semuanya daripada Allah SWT. Itu sebab dia panggil Siddiq. Amanah apa dia? Credibility, betul tak? Accountability, credibility, tak apa lagi istilah yang diguna oleh masyarakat bagi dalam isu-isu pentadbiran. Lagi apa Nabi ada? Nabi ada
Tabligh maknanya kebijaksanaan, maknanya Nabi memiliki kebijaksanaan